Aisyah, okay, ni Aisyah dia tak cukup balik lagi. Kena faham Aisyah tak cukup balik lagi. Dan saya bagi dia macam Cik Ta. Cik Ta alhamdulillah. Korang pandang kalau kata tadi suruh anak pakai tudung. Geng, dia tak balik lagi. Okey, faham Kena faham benda ni. Belajar agama dulu. Dia tak balik lagi. Dan saya tak memaksa dia. Dia pergi sekolah, dia pakai tudung, geng. So, dia dah mula faham dah. Dia dah mula faham. Sekolah dia dah mula mengajar. Tapi terpulang pada dia, kalau dia nak balik pada dia, nak pakai ke tidak. Sekarang ni dia kecil lagi, dia tak nak pakai. So, saya tak kisah. Dan saya tak akan paksa anak saya pakai. Cuma saya akan pastikan dia solat, insyaAllah. Solat tu saya lagi pentingkan daripada tudung daripada waktu ni, sekarang ni. Bila dia dah balik, saya akan tegur dia, Aisyah pakailah tudung kalau boleh. Tak nak, tak apa. Jadi tak paksa. Seperti isteri saya. Isteri saya dapat hidayah untuk pakai tudung setelah kahwin dengan saya. Bukan kahwin dengan suami sebelum Rezeki saya ni sebagai seorang suami, isteri saya hidayahnya pakai tudung sewaktu dengan saya. Faham Sebab dia ikhlas nak buat. Saya masa saya macam ni saya kenapa kisahnya Cik Ta pakai tudung. Nak dengar tak kisah Cik Ta pakai tudung? Macam mana Cik Ta boleh tergerak hati nak pakai tudung setelah umur dia dah ni. Sekarang ni Allah pandang apa? Permulaan ke pengakhiran? Allah pandang permulaan ke pengakhiran? Nak dengar? Okey, semua nak dengar? Okey, semua nak dengar. Tapi soalan saya pula, Allah pandang permulaan ke pengakhiran kita? Aisyah, dia pandang sekarang Aisyah pakai tudung ke sebelum Aisyah meninggal? Allah pandang dia pakai tudung ke tidak? Allah pandang tak kalau dia pakai tudung tu kerana diri sendiri ataupun kerana bapak dia suruh? Benda tu ada berat dia tak? Pengakhiran, geng. Betul, pengakhiran. Pengakhiran. Allah tak pandang, Aisyah awak pakai tudung kerana siapa? Kerana ayah saya suruh. Tidak. Jangan pakai tudung dekat Aisyah. Jangan pakai tudung kerana daddy. Kalau Aisyah, saya akan cakap benda ni satu hari kat dia. Aisyah nak pakai tudung, Aisyah kena pakai kerana Allah Ta'ala. Kerana Aisyah malu dengan Allah, Aisyah pakai tudung. Kalau Aisyah sekadar malu dengan daddy, bila daddy tak ada, Aisyah keluar dengan kawan-kawan Aisyah, Aisyah buka tudung, baik tak payah pakai tudung. Faham Ya, tu tak aurat lah. Kita cerita pasal tu tak aurat tudung lah. Tapi kena buat kerana Allah. Okey, so cerita dia macam ni. Cerita kisahnya Cik Ta pakai tudung. Okey, cerita dia macam ni. So, saya kahwin dengan Cik Ta. Saya rasa Cik Ta pakai tudung pun lepas Aisyah dilahirkan. So, masa saya pergi masa saya kahwin dengan Cik Ta, birthday pertama saya lepas kita kahwin. Terima kasih Rashka, terima kasih. Birthday saya yang pertama lepas kita kahwin, hadiah Cik Ta kepada saya masa tu adalah, sebab saya tak pernah pergi umrah, Cik Ta hadiahkan kat saya pergi umrah. Faham tak? Hadiah yang takat ni hadiah yang terbaik Cik Ta pernah bagi saya pun, itulah pergi umrah. Tak ada hadiah yang boleh beat lagi takat ni. Cik Ta bagi saya spek mata ke apa ke, tak boleh beat lagi hadiah yang pertama dia bagi saya melepas kahwin, iaitu pergi umrah. Sebab apa? Sebab saya pergi umrah tu saya nervous, takut. Yalah, kita takut kita tak pergi umrah kan? First time kita pergi umrah. Okay, so saya pergi umrah dengan Cik Ta. Dan saya dengar orang kata, saya tanya, kita duduk sembang-sembang dengan ustaz sebelum kita pergi semuanya kan. Dan ustaz tu kata, doa yang paling mustajab lah, doa yang paling hebat ke apa semua adalah apabila kita first tengok, mata kita first nampak Kaabah secara direct. Bukan melalui gambar, bukan melalui video, tapi mata kita tak ada penghalang, tak ada hijab, yang kita nampak direct. Nampak direct Kaabah. So saya dengan Cik Ta, saya sengaja masa masuk Mekah tu, saya pandang bawah. Saya pandang bawah sampai, kalau you all pernah pergi Mekah, dia ada tangga tau. Dia satu kita masuk dalam, kita lalu sini, lalu sana, sampai satu tangga, kita turun tangga tu, depan kita Kaabah. So saya sengaja pandang bawah. Saya sengaja pandang bawah sampai ke tangga yang pertama tu. Tangga pertama sebelum nak turun kan. Seperti itu. Sebab situ bila saya
pandang ke atas, saya akan nampak Kaabah. Saya akan nampak Kaabah. Dan dia kata doa tu yang doa paling terbaik. So saya pandang je Kaabah masa tu. Saya pandang je Kaabah, saya terus doa, ya Allah, saya nak isteri saya pakai tudung. Saya nak isteri saya pakai tudung. Itu first doa saya. Itu saya doa. First and last yang saya doa hari tu. Saya doakan, ya Allah, mata aku tengok je, nampak je Kaabah tu dengan mata aku sendiri. Aku cakap, ya Allah, aku nak isteri aku pakai tudung. Dan aku nak isteri aku pakai tudung demi Kau, ya Allah. Itu doa saya. Okay, so dan kita buatlah umrah selepas tu. Oh, macam-macam, alhamdulillah seronok buat umrah tu. First time pergi buat umrah dan sebagainya, memang seronok. Balik tu, naik kapal terbang. Balik naik kapal terbang, Cik Ta cakap saya, sayang, ni balik, dia tak ingat tau benda ni. Dia tak ingat. Tapi saya ingat sebab saya sangat benda terbaik. Benda terbaik. So saya ingat Cik Ta kata dengan saya, sayang, I nak pakai tudung ni, tapi I pakai tudung untuk you. Saya cakap, jangan. Dalam kapal terbang tengah duduk berduaan ni, saya kata, jangan, tak ada. You kalau nak pakai, you pakai. Tapi you pakai kerana Allah. Jangan pakai kerana I. Sebab kalau apa-apa jadi kat I ke, kita tak, kalau Allah walam kita tak nak benda ni berlaku ke, kan? Saya tak, memang saya agak elak 100% baik mungkin. Kalau bisa kata saya berpisah dengan isteri saya pun, saya nak dia tetap pakai tudung. Kerana saya nak dia pakai kerana Allah, bukannya kerana saya. Sebab doa saya adalah saya nak isteri saya pakai tudung. So saya cakap dengan dia, no sayang, you pakai tudung, niat you, I nak you pasaskan niat kerana Allah. Lepas tu dia kata okey. Dan sampai hari ni dia pakai. Itu kisahnya Cik Ta pakai tudung. Alhamdulillah. So kalau you all yang first time pergi umrah, kalau apa-apa hajat nak sampaikan, itu saya punya, apa yang orang petua bagi saya bagi kat you all. Saya serahkan rezeki ilmu ni pada you all pula. Saya tak nak pegang. Saya nak share pada you all. Kalau you all first time pergi umrah, okay, save mata awak untuk tengok Kaabah tu. Kalau awak nak doa tu mak bapak ke, ada apa-apa kesulitan apa-apa ke, simpan doa tu. Mata awak first nampak Kaabah direct, tanpa hijab. Awak save doa tu, InsyaAllah. Nah, so itu kisahnya Cik Ta pakai tudung. Saya sangat bersyukur benda tu. Saya sangat bersyukur, alhamdulillah. So itu kisahnya. So alhamdulillah lah, itu kisahnya Cik Ta pakai tudung. So sampai sekarang lah, alhamdulillah, sangat bersyukur. Okey, Cik Ta official, Zain boleh ke nak jadi moderator? Okey, tapi Cik Ta official, awak nak jadi moderator untuk apa? Soalan dia dulu. Boleh, kalau saya tak ada masalah. Cuma saya tak ambil moderator sebab saya tak nak block orang sebarangan. Saya walaupun orang maki hamun saya ke apa ke, kutuk ke, cakap benda yang tak baik ke, saya tetap takkan block. Sebab kalau saya block dia, mungkin apa yang saya sampaikan ni suatu hari akan mungkin buka hati dia untuk nak terima. Mungkin hari ni dia kutuk, mungkin besok-besok dia akan jadi supporter yang kuat. Kalau saya block dia, memang tak ada harapan dah untuk dia nak jadi seorang yang dapat faham, dapat sampai apa yang saya cakap ni. Sebab tu saya takut bila saya bagi moderator, dia akan block orang. Saya tak nak dia block orang. Saya tak nak block langsung. Sebab Rasulullah SAW tak block sesiapa pun, walaupun orang mengutuk dia, orang kata apa, dia tak block. Dia tak tutup jalan orang. Kerana kalau dia tutup, dah confirm tak ada jalan dia untuk nak sampai. So saya nak sebarkan ilmu Allah, saya nak sebarkan ajaran Rasulullah SAW. Saya tak boleh tutup jalan orang. Sebab tu saya tak ada moderator, geng. Kalau nak tahu kenapa saya tak ada moderator, sebab itulah. Sebab walaupun dia kutuk hari ni, belum tentu lagi dia akan kutuk saya minggu depan. Mungkin dia akan terima, dia akan masuk, dia akan dengar. Mungkin akan ubah hati dia. Mungkin Allah akan gerakkan hati dia. Terima kasih Syira Idris. So saya bukan tak nak bagi moderator ya. Saya nak awak faham ya. Saya tak bias pada siapa-siapa langsung. Sebab tu saya punya, kalau awak tengok saya punya profile saya, #NoCrony, #NoSelect. Saya tak select langsung. Sikit pun saya tak select.
Okay, so guys, apa yang ada kat belakang ni guys, alhamdulillah rezeki saya pagi ni, ya Allah, 2,000 orang. Saya tak makan pun. Selalunya dapat 2,000 orang ke apa, saya kena makan, saya kena buat sesuatu. Banyak kena ada Cik Ta, kena ada Aisyah ke apa. Tapi 2,000 orang sekarang ni dengar saya. Tanpa saya seorang je ni, alhamdulillah. Saya doakan sangat apa yang saya sampaikan ni menjadi saham saya untuk akhirat nanti, insyaAllah. Dan juga dapat beri manfaat pada you all. Saya halalkan 1000% rezeki ilmu yang Allah bagi kat saya ni untuk you all. Okay. So apa yang saya tulis kat sini, kalau you all nak baca, okay, boleh baca lah. Saya minta maaf ya, saya ganggu. Ini action plan saya. Okay, yang duk tanya kenapa nak jual kereta isteri saya balik ke yang saya cerita tadi. Sebab saya tak nak kereta ni bertindih. Kalau kita nanti akhirat, nanti Allah akan tanya, kenapa kau ada kereta lama ni lagi? Kenapa kau tak lepaskan, tak jual? Mungkin ada orang lain boleh beli. Mungkin ada orang lain yang boleh memerlukan, boleh beli kereta dengan murah sikit sebab dia kereta second hand. Dia boleh guna untuk pergi masjid ke, dia guna untuk berniaga ke arah Allah ke. Tapi kalau saya beli lagi satu kereta Velfire ni, saya simpan kereta lama Cik Ta, kan? Ataupun ada satu kereta ekstra, Allah akan tanya, kereta tu tak berjalan, tak apa, buat apa kau simpan? Kat mana dia membantu masyarakat? Dah. Aku nak jawab apa masa tu? Sebab aku tamak. Aku nak jawab macam tu. Dah tentu aku tak masuk syurga. So aku jual kereta yang tak guna. Tak payah simpan benda-benda yang kita tak guna, geng. Lepaskan. Tak payah sayang. Ni dunia saja, guys. Ni dunia sementara je. Kalau Allah bagi kita kemudahan, saya dapat Velfire, buat apa aku nak simpan lagi kereta lama? Dapat kereta baru 2024. Lagi bagus. Kenapa nak simpan lagi, nak pegang benda yang lama? Okay, so ni action plan saya. Saya haraplah ada 2,000 orang dalam ni. Kalau boleh, nanti support lah. Saya jual perfume Aisyah nanti. Okay, saya iklan sikit je lah. Saya nanti nak jual perfume Aisyah. Saya nak jual perfume Aisyah. Saya jual pun, saya nak jual benda yang insyaAllah ada manfaat pada orang dan mendekati you all dengan Allah. So, bau wangian ni pun mendekati dengan Allah. Kita wangi-wangi ni. So, saya jual benda perfume ni insyaAllah. Kalau ada rezeki nanti you all nak beli, insyaAllah lah. Minggu depan insyaAllah saya akan start jual. Okay, Okay. So, apa saya nak you all buat, apa saya kata tadi, saya nak you all buat list. List ni penting, guys. List ni sangat penting. You all kena tulis 3 atau lebih benda yang you all nak, goal you all untuk tahun ni. Faham Tuliskan 3 benda yang you all nak. Kemudian tulis action plan. What is your game plan? Macam mana nak capai benda tu? Kena ada nampak jalan dia. So you ada target. Saya buat ni kan, nampak ni motivational talk, PK challenge ni, semua termasuk dengan saya punya insyaAllah rezeki. Saya buat benda ni, insyaAllah rezeki saya. Saya tak minta. Saya tak paksa. Okey, nak dengar ni, seorang satu layan tak ada. Tak ada pun. Kalau ada orang nak hantar, hantar. Tak nak hantar, tak apa. Rezeki Allah akan buka kat tempat lain. Mungkin saya buat talk kat sini for free. Dekat nanti tiba-tiba ada orang akan panggil saya, pergi ke satu majlis, buat talk macam ni, dapat bayaran. Rezeki Allah bagi kat tempat lain. Allah buka jalan. Saya yakin. Tapi saya yakin Allah akan bagi kat rezeki kat saya. Itu yang saya yakin. Saya 100% yakin dengan Allah. Saya sangat beriman dengan Allah. 100% saya yakin Allah akan bagi rezeki. So macam malam tadi, geng. Malam tadi kalau you all tengok, saya jadi sekarang ni saya nombor 3 Nombor 3 dalam popular ni list whatever. Saya malam tadi rezeki saya Allah bagi macam mana, tiba-tiba Kak AZ Pemurah bagi saya 1 Lion, bagi saya 2 TTU. 1 Lion 2 TTU. Ini nama dia rezeki Allah bagi. Nampak tak? Walaupun you all, saya buat ni semua, saya tak tahu, saya tak minta. Saya hanya lakukan. Saya jadi penghibur. Saya jadi badut malam tadi. Saya rezeki halal, menghiburkan orang. Kalau orang nak bagi saya rezeki, kongsi rezeki ke saya terima. Saya buat yang terbaik yang saya mampu buat. Faham Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tak minta, geng. Mana yang hantar-hantar, saya bersyukur je. Itu saja. Ini semua kerja Allah.
Saya sekarang ni nak sampaikan saja motivational talk saya. Saya nak ajar you all apa nak buat. Apa yang harus dilakukan, insya-Allah untuk awak lebih senang untuk capai, untuk mendekati dengan Allah. Saya tak jangka pun saya dapat semua ni. Saya cuma usaha saja. Dan saya serahkan sebulat-bulat rezeki saya kepada Allah. Apa saja Allah nak bagi, saya terima. Terima kasih Muhammad. Terima kasih NJ. Saya tak suka sebut benda ni. Saya takut kena bagi barang kat Zain lah. Saya harap kalau you all bagi pun dengan ikhlas. Tak bagi pun jangan risau. Mana yang tak mampu bagi, mungkin in the future ada rezeki lain. Mungkin ada rezeki lain, tak ada masalah. Mungkin awak bagi saya, bantu saya dengan cara yang lain. So saya tak ada masalah. Tak semestinya rezeki itu datang dari segi wang. Rezeki ni datang dari segi macam-macam. Okay, so faham ya kenapa kita buat benda ni? Boleh, tak ada masalah. Tak perlu minta maaf, It's okay. Flip. Tak boleh baca ke? Dia takkanlah you all takkan nampak terbalik ke? You all nampak normal kan? You all nampak dia terbalik ke? Normal. Okey, boleh baca kan? Okey, cek pekerjaan full time. Maksud saya rasa ni bakat saya lah. Saya rasa saya ni bakat saya pandai bercakap. Pandai bagi motivasi, pandai bakar semangat orang, pandai cuba sampaikan ilmu yang Allah beri kat saya. Saya ni bakat saya pandai boleh sampaikan lah, insya-Allah ya. Itu pendapat saya, mungkin saya syok sendiri. Tapi kalau mungkin saya akan jadi, saya sangat suka dan sangat seronok. Sekejap ya, saya patut balik saya. Saya sangat seronok. Saya duduk sini daripada pukul berapa dah ni? Berapa lama dah saya duduk buat live ni? Okey, sejam dah. Sejam saya tak rasa pun sejam. Saya tak rasa penat pun. Okay? Saya tak rasa penat pun. So saya seronok buat benda ni. So bila saya nak benda ni, mungkin saya akan jadi motivational speaker secara full time. Malam saya buat PK, siang saya jadi motivational speaker. Contohnya saya dapat kerja ni jadi kerja full time. Ataupun mungkin ini yang saya dapat bayangkan. Ini yang saya dapat bayangkan. Mungkin ada kita tak tahu Allah bagi sebenarnya kita ke arah yang lain. Allah buka rezeki yang benda lain pula. Saya tak tahu. Tapi yang saya nampak, yang dengan ilmu cetek yang saya ada, saya nampak mungkin saya boleh jadi motivational speaker full time. Saya halalkan semua. Saya halalkan dan saya minta doa you all tolong sebarkan. Kalau benda ni baik, you all sebarkan pada yang lain. Mana yang baik, you all sebarkan. Kalau ada benda yang tak agree, tak perlulah. Mana yang awak agree, ada benda baik, awak sebarkan, insya-Allah. Tapi saya minta maaf lah ya, akak cakap tadi. Saya ni cakap low ni lagi better. Saya bersemangat tau. Saya ni memang jenis bersemangat je. So bila saya cakap, Cik Tam kadang-kadang pening dengan saya. Sebab saya terlampau bersemangat. Saya bila buat sesuatu, kalau buat sesuatu, saya all out. Itu je saya memang jenis buat sesuatu, saya all out. Sebab tu saya buat PK, saya buat all out. Saya boleh buat punishment, saya tak buat sikit-sikit. Saya buat betul-betul bagi you all puas hati. Mungkin sebab tu banyak orang kata seronok Zain ni sporting. Saya bukan sporting, saya memang all out. Ini memang diri saya. So saya minta maaf kalau saya jerit, awak volume tu turunkan je. Sebab saya tak boleh. Ini cara saya sampaikan. Ini memang saya bersemangat. Ya, saya banyak bergantung pada TikTok. Betul. Saya tak malu cakap kenapa. Sebab apa saya buat sekarang ni, insya-Allah ke jalan Allah. Saya menghiburkan pun waktu malam buat PK pun untuk menghiburkan, untuk bagi orang relax, stress free ke apa semua, ke jalan Allah.
Cuma saya rasa apa saya buat motivational talk ni pada saya lebih jauh manfaat daripada saya buat fikir. So saya suka buat benda ni. Fikir tu yang kita lawan-lawan tu, Lepas tu siapa yang ada punishment, siapa kalah kena buat punishment. So saya suka buat benda ni pada saya lebih memanfaatkan lah pada saya. So saya minta maaf lah kalau saya cakap tak bersemangat, tak sampai saya rasa. Jadi macam cerita sedih. Kalau saya cakap ni jadi macam cerita sedih, tak best. Kau fikirlah sendiri. Apa pendapat saya pasal DSA? Dia ada kelebihan, dia ada kekurangan. Setiap manusia macam tu. Tapi saya nak cerita, saya tak boleh hukum orang. Saya rasa dia pun ada kelebihan. Dia pun ada benda yang positif kat dia. Ada yang negatif, ada yang positif. Biar standard lah. Saya pun ada sama. Ada orang rasa saya menjerit. Ada orang rasa saya bersemangat. Jangan bawa yang last ni. Saya sangat believe kena positif. Masalah dia kacau. Saya sangat believe kena positif. Ni. Okay, saya sangat believe you have to be positive. So saya bangun-bangun ni saya positif. Kalau kita tak positif, hancurlah. Faham? Okey, geng. So ini Allah, tapi ada yang tak dapat tengok kan. Tak apalah. Ini saya punya untuk tahun ini, geng. Ini goal saya untuk tahun ni Saya punya nak tengok saya punya wish list yang tak masuk akal lah. Siapa nak tengok wish list saya? Ini wish list tahun. Siapa nak tengok wish list saya yang tak masuk akal? Positif nak tambah bini? Boleh. Kalau itu yang awak nak. Tapi faham satu benda tambah bini tu benda yang pening benda, bukan benda yang sedap saja Dia punya pening tu jauh lebih banyak daripada sedap dia. So boleh je nak tambah bini, tak ada masalah. Benda tu halal kan? Kalau awak mampu je lah. Tapi bukan mampu dari segi duit tau. Si Foodie dah masuk. Okay, nak tengok tak? Siapa nak tengok wishlist saya yang tak masuk akal, yang impossible? The impossible wishlist. Nak tengok tak? Nak tengok? Okay, wishlist saya yang impossible saya tunjuk boleh Izinkan saya, boleh? Izinkan saya tunjuk wishlist impossible saya. Boleh izinkan saya, boleh ya? Baik, okey, saya tunjuk. Sekejap. Mana dia? Ni. Okey. This is the impossible. Bukan. Bukan. Salah rupanya. This is the impossible So, saya bagi baca the impossible. Ini yang impossible tau. Okay, saya bagi baca. My impossible, kalau you susah nak baca, my impossible is possible with Allah. Okay, kenapa saya cakap macam tu Okay. Saya nak, kalau you all tak boleh baca, yang ni impossible tau. Saya nak jet peribadi untuk saya terbang dalam Malaysia anytime saya perlu atau ingin. Itu saya punya impossible lah. Mustahil aku dapat benda ni. Benda ni mustahil ni. Okay, tapi saya letak juga, saya doakan juga. Saya nak satu istana, mansion di England, outskirts London. Jadi sekali setahun kalau saya nak pergi London ke apa, saya boleh pergi London, duduk kat mansion saya. Saya sewakan mansion tu sepanjang tahun untuk orang lain boleh guna, ada manfaat untuk orang lain. Orang mungkin yang orang Melayu, Islam kita boleh pergi tinggal kat situ. Saya bagi harga yang mungkin murah sikit ke apa semua. You all dapat duduk situ. Ada manfaat. Waktu, tapi daripada bulan ke setengah bulan, saya tak buka untuk orang lain duduk. Sebab saya nak duduk situ. Contohnya. Okay. Nombor 3 favourite saya. Saya nak satu wisma. Nama saya di tengah-tengah Kuala Lumpur. 15 tingkat.
Dan setiap tingkat ada 10 pejabat untuk kegunaan orang buat bisnes halal. Kenapa saya nak ni? Sebab kalau saya meninggal pun, kalau Wisma ni masih lagi buka dan orang berniaga benda yang halal, saya tetap dapat pahala. So benda ni semua, memang kalau saya cakap terus terang, kalau benda ni memang impossible. Memang impossible. Tapi benda ni impossible untuk saya. Saya cuma harus berdoa. Ya, saya je salah. Okey, tak apa. So, saya hanya perlu berdoa. Saya hanya perlu berdoa. Dan saya kena yakin dengan Allah. Kerana apa yang possible untuk saya, sangat possible untuk Allah. Tak ada benda pun. Ini benda dalam dunia. Allah reka dunia. Allah reka dunia. Ini benda dalam dunia, geng. Ini benda yang manusia buat. Okay, Allah buat manusia, ini benda yang manusia buat. So benda ni dia kata impossible. It's not impossible. It's not impossible. Soalan dia, bila dia sampai, itu saja. Saya kena yakin. Saya kena yakin dan saya kena bersabar. Saya kena bersabar. Itu je. Faham Saya kena bersabar. Kalau saya fikir saya nak benda tu hari ni juga, memang tak akan dapat. Tapi mungkin dalam 10 tahun, mungkin dalam 5 tahun, mungkin seawal 3 tahun, saya akan dapat. Tapi kena bersabarlah. Dalam masa tu, saya kena bersolat, saya kena bersujud, saya kena puasa, saya kena sentiasa berzikir, saya kena bayar zakat, saya kena banyak bersedekah. InsyaAllah sampai. The point is, saya kena duduk kat tempat yang sama, iaitu duduk di bulatan yakin dan tunggu. Saya keluar saja, ada alamak, saya keluar dari bulatan yakin ni, saya masuk ke bulatan was-was, habis. Boleh ke capai? Tak boleh. Ya, akan capai insya-Allah. Allah boleh buat benda tu kot. Benda tak ada masalah untuk Allah. Aku dah sabar je sekarang ni. Aku dah duduk sini, tetap taat, tetap lakukan apa yang Allah nak saya lakukan. Jangan buat yang benda yang dilarang, buat je benda yang dia nak. InsyaAllah akan sampai. Faham? Bagaimana aku takut dengan kemiskinan? Sedangkan aku hamba dari Allah yang Maha Kaya. Betul. Betul. Allah boleh give these things. Semua ni Allah boleh bagi. Apa tu? Batu orang. Allah boleh bagi sangat benda ni. Motor belum dapat lagi, dah kena ambil lesen. Ambil lesen dulu ni. Lesen motor pun tak ada. Tapi saya hanya lakukan, tengok. Just ask. Awak kena berdoa. Awak minta daripada Allah. Beriman. Dan biar Allah lakukan kerja dia. Kita tak boleh lakukan kerja Allah. Kita tak perlu fikir pun pasal kerja Allah. Kita kena fikir kerja kita je. Apa kerja kita? Apa manfaat? Apa sebabnya kita diletak di atas muka bumi ni? Untuk menjadi hamba Allah. Untuk bersembah kepada Allah. Kita kena sembah kepada Allah. Itu je kerja kita. Yang lain semua bonus. Terima kasih Jai. Amin. Itu je. Aku tak payah fikir pun. Sebab kalau Allah nak bagi benda ni, jalan dia akan terbuka dengan cara aku tak sangka. Aku tak payah fikir pun benda tu. Allah akan buka satu demi satu. Sap dibuka. Sebab itu kerja dia. Yang kita nak sibuk buat kerja dia, kenapa? Waalaikumsalam Teddy Bear. Thank you. Itu je. Aku lakukan, aku balik ke hidup aku. Apa aku nak fikir, oh aku dah tak payah. Aku tingkatkan usaha aku. Aku try buat benda-benda ni semua. InsyaAllah Allah bantulah. Itu je. Kita tak ada kuasa pun sebenarnya at the end of the day. Kalau Allah nak bagi, dia bagi. Tapi kena tulis. Macam kata, kena ada ni. Kena tulis, kena minta. Awak tak tulis, awak tak minta, tak sampai. Yakinlah. Tak sampai, geng. Awak kena berdialog. Awak kena luahkan. Awak kena lafaz. Saya duk baca-baca ulang. Setiap kali saya buat talk ni, saya baca, saya ulang lafaz. Saya baca, saya lafaz. Saya baca-baca, saya lafaz.
Betul. Jangan rasa nothing is impossible. Awak start fikir mindset benda tu mustahil, dan awak akan fikir memanglah mustahil untuk diri kita. Dan kita bukan Tuhan. Sebab tu kata jangan fikir benda yang limited kat kita. Kenapa kita limitkan Allah? Tuhan aku tak limited. Tuhan aku unlimited. Kita yang limited. So tak payah fikir benda tu mustahil. Kerana bukan kerja kita pun. Bukan kerja kita pun nak bagi benda ni jadi tak jadi. Kita cuma kena berdoa. Allah tak suruh pun, okey, kau doa dan kau buat. Tak ada. Allah kata kau berdoa. Yakin. Beriman pada aku. Aku bantu kau. Simple as that. Tak ada pun kat mana Quran kata tulis, okey, kau berdoa dan kau kena usaha sendiri cari benda tu. Tak ada. Allah tengok kena usaha. Maksud saya, bukannya kau doa, kau kena pandai-pandai lah buat sendiri benda tu. Tak ada. Allah akan tolong. Requirement adalah kita kena berdoa. Kita kena submit form. Itu je requirement dia. Submit form. You all tak submit form, Allah tak boleh tolong. Faham tak? Kita ada satu contoh yang terbaik lah. Okey satu cerita miracle lah. Saya harap dia bagilah. Saya benarkan saya cerita pasal the miracle of Lan Pet Pet dengan Ruby pergi haji. Okay, the miracle of Lan Pet Pet dengan Ruby pergi haji. Ruby adalah adik Rosita Cik Wan, isteri kepada Lan Pet Pet. Lan Pet Pet dengan saya biras. Okay, Ruby adalah adik ipar saya, adik Rosita Cik Wan. Saya tak breakfast lagi. Sekejap lagi saya nak breakfast. Bila saya lemak lupalah. Tak apa. Ini lagi kenyang saya buat benda ni, insya-Allah. Allah jaga perut saya lepas ni, jangan risau. Allah bagi kenyang. Okay. So, the miracle of Lan Pet Pet ada lagi tak dia dalam ni? Ada tak? Tadi dia lalu, tak tahu ada lagi ke tak. Nak dengar So the miracle of Cik Ta pakai tudung, saya dah bagi tahu dah. The miracle of Cik Ta pakai tudung, saya dah cerita. Nak dengar tak miracle of Lan Pet Pet and Ruby punya pergi haji? Okey, saya tak tahu. Saya harap Lan ada lagi dalam ni. Kalau Lan ada, nanti Lan boleh naik. Dia boleh cerita. Dia kalau lebih baik kalau dengar daripada dia sendiri kan. Kalau Lan nak lah. Lan nak naik ke Lan? Lan nak naik ke? Lan nak cerita ke? Lan boleh mengiyakan kalau atau menidakkan kalau saya cerita salah lagi? Saya rasa Lan ada dalam ni. Jangan malu pada Allah. Lan, tapi benda ni lah kita nak beritahu miracle Allah, Lan. Kita beritahu miracle Allah bagi orang insya-Allah lagi yakin dengan Allah. Tapi kalau Lan tak bagi saya cerita lah geng. Ni Lan kata jangan malu. The miracle ni kalau ada, kalau Lan benarkan, saya cerita. Kalau boleh saya nak Lan ceritakan lebih baik. Tapi kalau dia tak benarkan, ini dia punya hak dia. Saya tak boleh paksa ya guys. Kita jangan ya, kalau betul dia tak mau cerita tak apa. Tengok, tapi tunggu Lan. Lan nak naik ke Lan? Nak naik dah Lan. I panggil naik boleh tak? Dia tak payah buka cam pun tak apa. Dengar suara je pun boleh. Mau tak? Okay, I invite lah. Kalau you terima, I maknanya mau lah. Kalau you tak terima, you decline tu, I tak boleh tak mau lah. Senang lah. Ni I invite lah Lan. Kita tengok rezeki kita ada tak Lan nak cerita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah Lan tak terima ni? Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sakit tengkuk kan ni. Tunduk ni. Lan Pet Pet tak accept lah. Okay, saya hantar tu kali kedua. Dia kalau kita bagi salam, kena bagi ni kan. 3 kali kan. So, kita bagi salam ni 3 kali. Kalau 3 kali dia tak accept,
Okey, untuk ilmu jalan Allah saya benarkan. Okey, alhamdulillah. Okey, Lan pepek dah ni. Tapi Lan, kalau I cerita salah, you kena ni jap. Lebih baik you naik Lan. Sebab kalau you naik Lan, kalau I salah cerita, you boleh perbetulkan. Mungkin cerita I tak 100% betul. Semangat y'all. You all dengar ni. Kalau takat saya punya cerita tudung Cik Ta tu, you rasa wow hebatnya tudung Cik Ta tu. You all dengar ni lagilah you all rasa ya Allah, kuasa Allah ni memang tak disangka-sangkakan. Memang jalan Allah buka. Memang kesukaan hati dia bila dia nak bagi kat kita. Kalau dia nak bagi. The miracle of cerita Lan ni kalau nak dengar. Betul tak? Dia nak naik Lan. Tak mau naik Lan. Tak mau naik Saya cuma yakin je geng. Saya positif sebab saya yakin dengan Allah. You tak payah buka camp pun Lan. Kalau you naik kotak, you tak payah buka camp pun tak apa. Tak tahu dia naik ke tak mau. Okey, kita hantar untuk kali 3 geng. Untuk kali ketiga kita hantar. Ini Assalamualaikum kita yang ketiga. Kalau dia reject, saya jalan terus, saya ceritalah. Kalau dia terima, alhamdulillah. Tunggu, tapi dia dah benarkan cerita. Apa-apa pun dia dah benarkan cerita. Cuma saya kalau boleh nak 100% lah cerita dia. Lah, kalau you tengah drive pula, jangan buka cam. You jangan buka cam je. You accept tu, jangan buka cam. Boleh? Kalau tak mau, tak apa. Ni apa ni? Ada ke ni? Ada ke? Okey, tak apa, saya cubalah saya cuba ceritakan InsyaAllah apa saya cerita ni, InsyaAllah saya rasa setepat yang saya boleh ceritakan lah ya. Okey, Ruby dengan Lan, diorang nak pergi haji. Okey, tapi biasalah nak pergi haji, kalau ikut tabung haji entah 2,000 berapa dia orang baru dapat pergi. Okey, lain tak cuak atas highway. Faham? Okey, baik. So, tahun bila tak tahu bila dia dapat pergi. Now, kalau nak pergi private, beratus ribu bercapai, 90,000, 80,000 tak lari lah kot. Nak pergi private, betul? 80,000 ke apa ke semua. Tapi saya tak pasti Lan dan Pepet dia ada keluar duit ke tak. Tapi saya tahu dia orang dapat pergi haji umrah ni. Kalau tak silap saya, dia orang tak keluar duit langsung kot. Percaya tak? Kalau tak silap saya lah. Keluar ke Lan? Dia bayar package ke apa? Saya tak ingat . Tapi the miracle yang saya tahu, dia orang tak keluar duit pun. Tapi nama dia orang naik. Sebab Ruby doa, Ruby ni, kalau you kenal Ruby ni, Ruby punya transformation, Ruby Ta, adik Cik Ta ni, transformation dia berubah ke hala jalan Allah ni. Ya Allah, tak tahu nak cerita lah. Memang dia jadi ustazah. The first ustazah lah dalam keluarga adik-adik Cik Ta. Antara semua dia ada 5 adik-adik perempuan. Dia yang first ustazah lah. Okay, so tak silap saya, dia pergi haji, keluar duit juga. Ada keluar duit juga, tapi tak banyak. Tapi dia dapat package yang paling hebat. Dia dapat package yang paling hebat, geng. Dia ambil yang paling rendah ke apa, tak silap saya. Tapi tak tahu macam mana Allah push dia. Dia dapat yang paling hebat, geng. Dia dapat yang paling hebat. Dia sepatutnya tak pergi tau, tapi dia dapat pergi. Tu satu. Lepas tu dia dapat package yang paling hebat, geng. Dia duduk dengan orang besar, geng. Dia pergi umrah, dia duduk dengan besar-besar. Kemah yang daripada yang murah, dapat kemah yang paling selesa. Dan niat Ruby masa saya ingat, dia kata, Allah, aku serahkan pada engkau, ya Allah, apa yang berlaku, berlakulah. Masa tu dia pergi, tak silap saya last minute. Dia orang dapat pergi tu pun last minute, kalau tak silap saya. Sebab tu saya kalau jumpa Lan, saya panggil dia Haji Lan. Sebab dia dapat pangkat haji tu. Tak silap saya, dia orang last minute dapat pergi. Dan dia dapat benda yang terbaik masa dia pergi tu. Allah nak bagi buka jalan tu. Kan? Dia berdoa tu last minute dapat. Walaupun package yang paling murah. Dan bila dia pergi tu, Allah bagi dia yang terbaik. Yang paling terbaik kat dia orang. Paling terbaik, geng. Sungguh. Lan dapat naik clock tower tau. Betul, Lan?
Lan, naik clock tower Lan kan? Ni takut aku salah bagi information ni tu. I invite Lan. Lan tak salah saya dapat naik clock tower tau. Naik paling atas tu, clock tower tu. Dapat naik atas tu. Clock tower yang kalau pergi kat Mekah tu, ada satu clock tower yang tinggi tu, selalu orang ambil gambar tu. Lah pergi situ, naik atas paling tinggi tu. Ya, yang jam tu. Lan dapat umrah yang terbaik, geng. Dapat haji yang terbaik, geng. Lan dapat tu rezeki dia orang. Ya Allah, ya Tuanku, kalau Allah nak buka, Astaghfirullahalazim. Kita tak sangka, kita bayangkan satu, Allah bagi kita 10 benda yang kita tak pernah bayangkan. Tahun bila dia pergi, saya tak pasti tahun bila dia pergi. Sebelum PKP dia pergi, mungkin 2-3 tahun sebelum PKP kot. Ya betul, naik kat hilal yang paling tertinggi atas sekali. Dapat duduk kemah yang paling sweet, yang paling best. Allah pemudahkan kerja diorang. Ya Allah Tuanku. Kalau Allah 2017, betul 2017, 2 tahun sebelum ni. Rezeki lah pepet. Ya Allah Tuanku, rezeki Ruby dengan Lan. Tapi dia niat, okey, dia macam ni sebab dia, saya rasa atas Ruby, Lan pun mungkin macam tak berapa confident masa tu, tapi sebab Ruby kata ustazah yang hebat tau. Nah, family Cik Ta ni, dia punya perubahan dia, ustazah sangat hebat. Sebab tu Lan selalu puji isteri dia. Kalau tengok live Lan, dia selalu puji isteri dia. Sebab isteri dia banyak buka pintu rezeki untuk dia. Pintu rezeki dia banyak lalu isteri dia. Sebab isteri dia dah hebat lah, memang betul-betul. Isteri dia yang, kalau awak tengok saya berserah pada Allah, tak tengok Ruby lagi. Tak tengok Ruby lagi, geng. Rezeki dia banyak. Dan Lan pun seorang suami macam saya. Dia bekerja. Kita bekerja, kita buat kita punya live, dia buat food review semua. Kerana kita lelaki, kita tak nak bagi isteri kita susah payah kerja. Tak apa, kau relax. Biar aku, Allah kudakan aku. Itulah pepet. Tapi bukan mudah tau. Kita sebagai selebriti ni, kita job ni bukan kita dapat pilih job kita, bukannya kita dapat apply kerja. Kita ni bukannya boleh pergi production minta, saya nak berlakon drama awak yang ni. Tak boleh. Kita tak boleh apply macam tu. Dia orang panggil. Paling kuat pun kita boleh pergi casting. Tapi kebanyakan bila drama-drama mana ada casting. Semua pelakon ke apa, semua main character apa, semua dah dipilih oleh TV station ataupun production. Emma, selamat pagi Emma. Emma, Cik Ta ada WhatsApp you, dia kata. So kisahlah pepek. Saya nak cerita dengan lebih mendalam. Saya tak ada information semua sangat. Saya tahu sikit-sikit banyak je. Tapi saya tahu lah pepek yang tak patut, tak ada ni rezeki pergi. Udah reply tadi. Okey.